dia go out kan, gaut, gaut sampai koma lah kan, dia punya teruk gaut kan. Ada orang tu dah ready nak datang, sampai masa adalah pula orang kampung datang rumah pula, time ni lah kau nak datang kan. Kan macam tu lah. Ada orang tu pula tiba-tiba demam. Ada orang tu pula malam ni pasar malam kat presin berapa dah. Dia pergi pasar malam, dah balik tanpa pasar malam, apa ramai kat surau. Ya Allah, malam ni ceramah lah. Namun nak pusing balik tak dah. Dah terlajak keluar kan. Memang tak ada lah pusing balik. Tapi maknanya orang yang datang hari ni Allah Ta'ala pilih dah tu. Pilih. Jangan risau tuan-tuan. Datang majlis ilmu ni semua dapat pahala. Malaikat catat rahmakah kita. Walau apa pun yang kita lakukan, termasuklah tidur. Jangan risau. Siapa yang nak tertidur tu jangan rasa bersalah benar pula. Relax ya. Maknanya pahala dah ada. Pahala tidur lah kan. Pahala tidur dalam majlis ilmu dah ada. Jadi jangan kita tertekan nak dengar ceramah malam ni kan, sebab semua dah ada point. Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Bukan senang kan, tapi datangnya senang-senang dia, kita berada dalam taman syurga. Tu saya dengan Ustaz Don pergi ceramah di Tawau. Saya dengan Ustaz Don nampak ada seorang budak tu pakai t-shirt, jom datang majlis ilmu. Dekat belakang ada hashtag pergi syurga balik hari. Pergi syurga balik hari. Betul juga dia cakap kan. Makna kritik kan kejap lagi balik, esok datang lagi. Hari-hari dia majlis ilmu kan, ada je program-program. Main saya, tadi JK cakap dengan saya, pek bulan booking Samsul Debat. Sorry warna booking ceramah kan, baru saya tahu. Saya ingatkan dah lama, saya tak perasan kan. Orang lain susun jadual. Alhamdulillah, pek jumpa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nabi juga sebut barang siapa yang datang majlis ilmu, belajar satu bab sahaja, dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Malah dalam hadis yang lain Nabi sebut belajar satu bab tu lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat. Bukan kata tak yang sunat lah, tapi nak tunjuk betapa besarnya pahala Allah Ta'ala bagi. Dan malam ni kita berada dalam majlis ilmu dengan satu tanggungjawab. Tajuk yang bagi kat saya ni, siapakah jiran kita, dengan tanda soal yang besar tu. Mana bina tu ada. Siapakah jiranmu? Tu kan. Mana tahu jiran kau, tu kan. Soalannya siapakah jiranmu? Siapa? Jadi bila sebut tentang kejiranan ini, dari segi pengertian bahasanya adalah orang yang tinggal bersebelahan ataupun tetangga. Dia bukannya apa. Dan kalau Nabi pula, Nabi beritahu ada 3 kategori jiran. Pertama jiran 3 hak, keduanya jiran 2 hak, yang ketiganya jiran 1 hak. Jiran 3 hak, 2 hak, 1 hak. Macam mana jiran 3 hak tu? Pertama, dia Islam, dia saudara kita dan dia jiran kita. Maka dia ada hak sebagai seorang jiran, ada hak sebagai saudara, ada hak sebagai jiran, sebagai seorang Islam, sebagai seorang jiran, sebagai saudara. Dia ada pertalian darah dengan kita. Itu ada 3 hak. Contohnya sepupu kita duduk sini. Pertama, dia ada pertalian darah. Kedua, dia jiran. Ketiga, dia Islam. Ada 3 hak. Kategori yang kedua, kategori jiran 2 hak. Dia bukan saudara, tapi dia jiran. Kedua, dia Islam. Maka dia ada kedua-dua hak. Hak sebagai saudara tak ada, sebab dia hanya jiran dan Islam. Dan satu lagi jiran 1 hak, dia bukan saudara, dia bukan Islam, tapi dia jiran kita. Maka dia ada hak sebagai seorang jiran. Itu sebab kalau surau besok buat jamuan raya, contohlah kan, tahun ni tak buat lah, dah buat dah gitu. Sempit tak buat? Tak sempit lah, baru nak lagi kan. Baru kodai rumah ni. Rumah ni baru lagi kan, baru kodai. Tuan-tuan bertuah kan, jojak-jojak kaki, pindah-pindah barang, surau dah siap. Orang lain hulu-hulu tabung nak bina surau. Tuan-tuan dah ada surau. Selesor tak tahu ha? Kipih banyak, aircon menobut. Tu menobut. Kuek lah angin aircon tu. Mengelatuk dia sejuk tu, mengelatuk. Payah kan. Kalau bahasa orang Putrajaya, it's very
pukul lah macam tu lah macam kan. Bila sujud tu tabanam muka dek toba kapet ni Kalau lama sikit imam sujud tadi memang pakat leno lah tadi tu kan. Macam tu lah, syukur kan nikmat Allah Ta'ala bagi kat kita kat sini. Jiran satu contoh kita buat jamuan raya lah, contoh tiba-tiba nak buat, katalah saja nak buat jamuan, buat jamuan kan, buat jamuan makan saja kan, jemput semua cakap, ajak yang bukan Islam tu sekali datang, khaskan meja dia ada hidangan untuk dia sekali. Rupa-rupa dia dalam dia datang tu, dia tiba-tiba dia duduk ni seronok tengok kita, tolong sambung kek jambak, kek dulang lah, angkek dulang, tak lauk, susun, ya Allah. Dia nampak pula kita kan, baguslah, hati dia tersentuh nak tahu pasal Islam. Amin. Dia pun tanya imam, kalau saya mau masuk Islam macam mana cara? Sebab selama ni tak pernah ajak dia pergi makan. Malam tu dimakan sadap bona alat lauk Melayu tu. Dan so masuk Islam. Bayangkan satu karyah ni, satu jemaah ni, sekalian jemaah dapat pahala. Abang Adam Kori 2002 boleh masuk Islam, sampai 2008 boleh, 7 boleh orang kawannya diislamkan. Kita dah berapa puluh tahun Islam, seekor pun tak dapat. Bukan seekor, seorang pun tak dapat. Seekor pula, seorang pun tak dapat kan. Nak tunjukkan sebab apa? Sebab kita ni sibuk untuk diri kita. Kadang benda-benda macam tu ya. Bukan kata mesti cakap, cuba kadang kita berbual dengan kawan kita, cuba kita sebar dengan sikit cakap kan, kalau kau masuk Islam bagus kan? Contohlah. Jadi jiran ni tu dia jiran kan. Dari segi istilah pula, jiran adalah orang yang tinggal di rumah, di kampung, di daerah, malahan lebih besar lagi jiran negara. Tu kalau dari segi bahasa lah kan, pemahaman ni. Jiran juga bererti 40 rumah setiap penjuru. Sahabat pernah tanya kepada Nabi, siapa jiran kita? Nabi jawab 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Sahabat dengar 40 atas bawah tu manung, yang lain dia faham. Yang atas bawah tu macam mana Rasulullah? Nabi senyum ya. Rupa-rupa zaman kita baru jumpa kek prisin 7 boleh kan, kek pudina kan. Tu semua atas bawah. Golak ayo, atas bawah tu wajib tahu, wajib baik. Ni gung. Siapa atas ni? Tak tahu dia atas rumah tu siapa. Kan? Kita tak tahu. Jadi kena tahu. Sebab dia tu jiran kita. Tapi payah kan? Hampir mustahil nak baik 40 kiri, 40 kanan, depan belakang. Susah. Apatah lagi atas bawah, payah. Memang payah. Apa tak kita balik, dia lah balik lagi kan? Kita keluar, dia membuta lagi. Tak sama timing keluar tu. Dia bos-bos pula keluar lambat, kita keluar awal kan? Yang dia Shah Alam jauh. Tadi siapa yang bawa Shah Alam tadi? Dia jauh tu kan, kan? Nampak contoh lah kan? Yang seorang tu dokek keluar lambat. Contoh kan, lepas 5 tahun baru dia tahu jiran dia Samsul Debat. Baru dia tahu. Tuan-tuan tak tahu ada satu taman perumahan saya pergi dulu kan, bang, ada tak orang cakapkan abang dia, jiran saya ya. Ada tak orang cakap dengan abang? Cakap apa? Muka abang macam Samsul Debat. Aku pun tak tahu macam mana nak react ke soalan tu kan. Saya pun jawab lah, itulah ramai orang cakap macam tu lah, dia kata. Saya dia bang, kalau abang nak buat duit sikit abang pakai macam dia, abang pergi surau. Lepas tu abang buat macam mesti orang bayar abang. Sudah saya pun tak tergamak, biar dia sangka-sangka, saya pun cakap, bang, sebenarnya saya lah Samsul Debat. Macam ni lah, tak payahlah nak gurau, saya kona Samsul Debat tu siapa tu. Dogi pula tu kan. Kadang tu jiran kita pun kita tak kenal. Jiran kita tak kenal. So Nabi dah sebut kiri kanan. Dan Nabi sebut 3 kali ni, sesungguhnya dia tidak beriman, sesungguhnya dia tidak beriman, sesungguhnya dia tidak beriman. 3 kali Nabi sebut. 3 kali Nabi sebut. Sahabat tanya, siapa tu Rasulullah? Siapa yang kau cakap tak beriman tu? Nabi jawab, orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya.
Makna menyakitkan hati jiran, payah kita. Kategori tak beriman. Dia menyakitkan hati jiran ni bukan senyum tau. Senyum tu clear. Dia senyum clear, tak perbuatan kita. Sidai kain, menjajah-jajah air tu sampai ke orang bawah. Contoh. Bola kambing ni kat tingkat 5 boleh tu. Contohlah punya teruk perangai kan rumah apartmen. Dia ni kampung Hulu Banat mana dia datang ni kan. Dia tak tahu kek pudina ni hanya bau pudina aja dibonakan. Ada bau kambing lah. Contohlah kan. Contohlah. Tak ada lah. Orang sini tak ada dah. Saya lalu tadi rasa nak pusing balik. Dek lawa tampik ni. Tuan-tuan jaga lah lelok tuan-tuan. Bukan senang tau. Nak tengok pokok buluh kat tengah tu. Lawa. Tu anak kata usik. Dia tak miang kali tu. Kan? Dia tu nostalgia orang dulu. Cantik. Seronok tengok tampik. Tuan-tuan jaga elok-elok. Setahun pertama ni memang tak nampak lagi. Masuk tahun kedua tengok. Pangai-pangai. Jaga elok-elok sama-sama.